kita ada kerajaan Bani Abbasiyah. Kerana Abbasiyah ni kalau kita lihat sikit-sikit lah ya, Abbasiyah ni jatuhkan kerajaan Bani Umayyah. Siapa tolong dia? Ada 3 kumpulan yang tolong kerajaan Bani Abbasiyah jatuhkan kerajaan Bani Umayyah. Sebab kalau kita lihat ya, kerajaan Bani Umayyah ni dijatuhkan dengan bantuan golongan yang dipanggil Mawali. Siapa tu Mawali? Kalau macam orang Islam kat Malaysia ni dipanggil Mawali lah. Dia Islam tapi bukan keturunan Arab. Jadi bila Islam berkembang pesat, ramai orang Islam bukan orang Arab. Dari kerajaan Bani Umayyah sebelum ni, dia sangat diskriminasi orang yang Islam yang bukan Arab. Mereka tak diberikan jawatan yang sepatutnya, mereka tak berikan kenakan cukai yang tinggi. Lama-lama orang Mawali ni bila ada gerakan nak jatuhkan kerajaan Bani Umayyah, mereka sokong. Selain daripada golongan Mawali, golongan yang menyokong menentang kerajaan Abbasiyah adalah golongan Syiah dan Khawarij yang muncul zaman Khalifah Ali. Ya, masa tu Khalifah Ali nak dijatuhkan. Syiah ni sayang kepada Ali, tentulah tak suka kerajaan Bani Umayyah. Dia jatuhkan Ali. Khawarij ni pula, dia tak suka dua-dua. Dia tak suka Ali dan dia tak suka juga Umayyah. Sebab Umayyah ni dianggap menjatuhkan Ali dan dia juga tak suka Ali. Dia kata baginya Ali tu kenapalah tak pandai. Ya, boleh serahkan jawatan kepada Muawiyah untuk membentuk kerajaan Bani Umayyah. Jadi kalau awak lihat, akhirnya terbentuklah kerajaan Bani Abbasiyah yang nama Abbas tu sendiri nama diambil sempena nama bapa saudara Nabi. Ini sebenarnya macam kita panggil propaganda lah. Ya, okey, kalau awak sokong saya, nanti saya bentuk kerajaan. Awak seolah-olah sokong keluarga Nabi, iaitu Al-Abbas. Jadi itu sebab kenapa Abbasiyah ni mengambil nama Abbas. Untuk menarik supaya orang Arab sokong menjatuhkan kerajaan Bani Umayyah. Dan akhirnya kalau lihat terbentuklah kerajaan Bani Umayyah yang sama ya, iaitu meneruskan corak warisan dan juga monarki keturunan. Ya. Ini sumbangan dia. Bila kita sebut kerajaan Bani Abbasiyah, kita kena ingat Harun al-Rashid, Al-Ma'mun, Kota Baghdad, dia terletak di Iraq lah. Dan pada zaman ini, kita ada Baitul Hikmah, tempat menuntut ilmu, macam universiti lah ya. Dan pada masa ni kita banyak ulama-ulama yang muncul dan dia banyak menghasilkan tulisan. Ya, hasilkan berkaitan dengan sejarah, sirah, tafsir ya. Jadi benda-benda ni menyebabkan bahawa ramai tokoh-tokoh ulama seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Ambal muncul pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Jadi Abbasiyah ni banyak menghasilkan tokoh-tokoh agama dan banyak menghasilkan hasil tulisan berbentuk fiqh, tafsir ya, dan sebagainya. Okey. Dengan itu kita pergi tajuk terakhir untuk bab 6 ni adalah kerajaan Turki Uthmaniyah. Kerajaan Turki Uthmaniyah ni kalau dia keluar esei, kalau awak tahulah sikit-sikit, hafallah beberapa nama yang saya dah highlightkan tu. Osman Astaghov tu pengasas dia. Itu sebab Turki Uthmaniyah ni bernama kerajaan Uthmaniyah. Sebenarnya nama beliau lah sebagai pengasas kerajaan Turki Uthmaniyah. Kita kena ingatlah Mehmed Al-Fatih yang beliau mendapatkan Istanbul yang nama lama dia Konstantin, iaitu sebuah bandar kota kepada kerajaan Byzantin. Nak tunjuk hebat tak hebat ya, kerajaan Turki Uthmaniyah berjaya menentang Byzantin sehingga Byzantin tu jatuh dan jadi ibu kota Byzantin tu jadi milik kerajaan Turki Uthmaniyah. Dan kita kena ingat sikitlah Salim I. Ingat, Turki ni terletak di Eropah dan Sultan Salim I berjaya mendapatkan kota Mekah dan kota Madinah yang terletak di tanah Arab. Nak tunjuk ke awak betapa besarnya empayar kerajaan Turki Uthmaniyah. Bukan setakat dekat Eropah, juga sampai ke Arab ya. Begitu juga Kanun Sulaiman. Pelajar, kalau kita tahu sekarang ni berkaitan dengan hak asasi manusia, Kanun Sulaiman ni dah lama memperjuangkan hak asasi manusia, iaitu mempertahankan nyawa harta. Bermakna kita tak boleh mengambil, mencuri, mengambil nyawa orang, mengambil harta orang, dan semua ini dikaitkan dengan hak asasi manusia. Itu saya kata hukum Kanun Sulaiman ni dianggap kanun yang canggih lah ya. Bermakna orang Islam dah lama memperjuangkan hak asasi manusia ya.
Dan kena ingat, kerajaan Turki Osmaniyah ni jatuh nanti selepas tamat Perang Dunia Pertama. Itu pun kerana kerajaan Turki Osmaniyah berpihak kepada kerajaan Jerman yang kalah dalam Perang Dunia Pertama. Jadi lama kerajaan ini bertapak di Eropah sebab kerajaan ini dianggap kerajaan yang paling berjaya ya dalam Islam. Jadi ini adalah sumbangan tamadun kerajaan Turki Osmaniyah, dan kalau kita lihat banyak sumbangan-sumbangan ni yang kekal sehingga hari ini. Kalau Kebat tanya sumbangannya kekal sehingga hari ini pelajar, inilah antara sumbangannya. Jawatan Kadi, Jawatan Mufti, Jawatan Syekhul Islam, sampai sekarang ada di Malaysia ya jawatan ni yang mengeluarkan fatwa. Yang kita kata fatwa tu benda yang tidak ada disebut dalam Quran. Istat ulama ya. Next, sistem sosial, sistem madrasah. Yang ada kat Malaysia sekarang, itulah daripada kerajaan Turki Osmaniyah. Ya, sistem madrasah dan Islam galakkan kecemerlangan individu. Ini sampai sekarang negara demokrasi kita tidak sekat orang untuk cemerlang. Bergantung atas usaha mereka. Kita ada maktab tentera, maktab teknik, penulisan ensiklopedia, seni bina. Benda-benda ni yang kita anggap bahawa sumbangan besar dia yang masih kekal, yang masih boleh dapat dilihat pada masa hari ini. Ya, jadi kalau soalan Kebat, kita tahu idea ni, kita boleh jawab Kebat dengan senang ya. Next, kita bagaimana Islam boleh tersebar, ini faktor lah. Inilah usaha ya Turki Osmaniyah menyebarkan Islam di Eropah, dan usaha kerajaan Turki ini dibantu oleh sistem ketenteraan yang bagus. Dan pada masa itu kena ingat, politik di Eropah kurang stabil. Mereka amalkan zaman masih pada ni zaman gelap. Jadi zaman feudal. Orang kaya dan orang raja dan bangsawan tu menguasai ekonomi dan sosial. Jadi orang-orang biasa ni bila datangnya kerajaan Turki bawa kecemerlangan individu, konsep dasar sosial Islam yang sama rata, mereka sangat suka. Jadi selama ni mereka telah dinafikan hak tersebut. Dan terdapat juga penghijrahan orang Islam Turki ke Balkan. Balkan ni di Eropah. Jadi dengan perpindahan tersebut, mereka membawa ulama bersama, akhirnya mereka dapat menyebarkan Islam. Jadi ini faktor bagaimana Turki menyebarkan Islam.